Ya, pada saya Dr. Mahathir mengulas tentang Jerusalem Post, laporan Jerusalem Post yang menyatakan Anwar is going to be the future Prime Minister of Malaysia. Pada saya Mahathir berniat jahat dengan menyatakan seperti itu. Sebab kita tidak pernah lupa bahawa ketika zaman beliau menjadi Perdana Menteri, beliau membelanjakan 4.4 juta untuk mendapatkan khidmat pelobi, nama dia Jack Abramoff, seorang Yahudi, untuk bertemu dengan Presiden Bush. Dalam keadaan dia menyatakan bahawa Anwar Ibrahim ni kononnya menjadi ejen Yahudi, tetapi terbukti di dalam laporan Senat Amerika menunjukkan bahawa Jack Abramoff dibayar oleh Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir, jumlahnya 4.4 million, 4.4 juta untuk mendapatkan pelobi berbangsa Yahudi untuk bertemu dengan Presiden Bush. Begitu juga zaman beliau jadi Perdana Menteri Kewangan, beliau menggunakan Salomon Smith Barney, ejen company yang ada latar belakang pengaruh Yahudi, untuk menasihatkan, menjadi penasihat ekonomi. Melantik juga Goldman Sachs, juga orang Yahudi, untuk membantu beliau memperbaiki ekonomi negara. Jadi dalam masa sama, sekarang ni timbul persoalan besar, siapa yang sebenarnya sering berurusan dengan Yahudi? Kalau itu pertikaiannya, kalau pertikaiannya maknanya menegaskan Anwar Ibrahim ni ejen Yahudi, tapi yang sebenarnya yang bersekongkol dan lemah semangat di hadapan orang Yahudi ini adalah Dr. Mahathir. Dan saya tak faham bagaimana ada bekas pimpinan pemuda keadilan yang bersetuju dengan pandangan ini. Ada. Pada saya, Saudara Izam maknanya bersedia untuk diperalatkan oleh media milik UMNO sendiri. Walhal beliau tahu, saudara boleh semak dalam Gerak punya website tahun 2006 dikeluarkan laporan itu di dalam website Gerak, Gerakan Anti Korupsi. Dan dalam sesama dia pula menyatakan bahawa dia bimbang kononnya Anwar Ibrahim ini akan jadi ejen Yahudi. Walhal dia sendiri tahu sebenarnya yang menjadi ejen Yahudi ini bukan Anwar Ibrahim, tetapi yang jadi ejen Yahudi, yang bersekongkol dengan Yahudi adalah Dr. Mahathir zaman beliau jadi Perdana Menteri. Dia cuba bermain sentimen, menjualkan lagu lama kepada rakyat Malaysia, bahawa jangan percaya dengan Anwar Ibrahim. Menjual lagu lama juga kepada kalangan pemimpin-pemimpin Islam di Malaysia, jangan percaya kepada Anwar Ibrahim. Kononnya Anwar Ibrahim ini menjadi harapan orang Yahudi untuk melihat bahawa beliau ini menjadi pemimpin Malaysia. Itu image pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Dr. Mahathir. Walhal isu sebenar, fakta sebenar tidak pernah didedahkan di dalam media milik pemerintah tentang pelibatan beliau dengan orang Yahudi ini. Tidak pernah. Dan itu sebenarnya tujuan beliau, ingin terus membunuh Dr. Anwar Ibrahim dengan menyerang peribadi dan karakter serta kononnya ada persekongkolan dengan ejen Yahudi. Ya, Datuk Seri Anwar telah pun menjawab persoalan IMF ini beberapa kali, dan beliau telah memberikan penjelasan yang cukup jelas bahawa tidak ada kaitan langsung antara nak ingin menggunakan IMF dengan ketika itu beliau menjadi pengurusi IMF ketika itu. Cuma yang berlakunya itu ialah oleh kerana beliau menerajui IMF, maka yang cuba dimainkan oleh Dr. Mahathir pada ketika itu ialah Anwar Ibrahim akan menggunakan IMF dan juga dalam masa sama menjadi dalang kepada Yahudi ini bagi menjatuhkan ekonomi Malaysia. Walhal yang sebenar berlaku pada ketika itu ialah soal-soal yang berkaitan dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipopularkan di Indonesia. Anak Dr. Mahathir terlibat dengan pelbagai kegiatan ekonomi dan syarikat yang hampir lingkup dan menggunakan wang rakyat untuk bail out. Itu sebenarnya isu sebenar dalam krisis kewangan di 1997. Tetapi menggunakan Anwar Ibrahim ini sebagai senjata politik, seolah-olah bahawa Anwar Ibrahim inilah bersalah dan ingin menggunakan IMF, walhal perkara sebenar itu tidak dilaporkan tidak begitu kepada masyarakat dan rakyat. Dan ini berterusan, dan agenda ini berterusan kerana Dr. Mahathir, saya yakin berdasarkan pengamatan saya kepada beliau sebagai seorang ahli politik, beliau tahu menggunakan peluru dan senjatanya bila sampai masa. Sekarang ini masa untuk membunuh Daulah Badawi, hari-hari menyatakan untuk Daulah Badawi letak jawatan. Walhal dia lupa segala usaha yang dilakukan dahulu, termasuk soal kota, siapa yang asaskan? Dr. Mahathir yang asaskan. Kenapa sekarang dia kata kena hapuskan kota? So pada saya, Dr. Mahathir adalah satu watak yang telah merosakkan sistem politik
tanah air. Termasuk sistem yang berkaitan dengan institusi civil society, kehakiman, kepolisian, pada penjagaan rasuah dan sebagainya. Ini yang dilakukan zaman Dr. Mahathir. Dan Abdullah Badawi, unfortunately, malang dia inherit segala apa yang dilakukan oleh Abdullah Badawi dan dia tidak mampu untuk lakukan perubahan. Ya, saya lebih melihat begini. Anwar Ibrahim ni seorang watak, seorang insan universalis. Ya, so watak insan universalis ini ialah dia boleh diterima oleh pelbagai agama dan kaum. Kita mulakan contoh daripada Malaysia. Apa yang Barisan Nasional UMNO tidak serang beliau? Ejen Yahudi, ejen Cina, ejen India, ejen Hindraf. Tetapi watak beliau dalam politik Malaysia ini terus disenangi oleh semua kaum. Beliau mendapat sokongan daripada orang Melayu. Ya, kalau tidak dapat sokongan daripada orang Melayu, maksudkan kita boleh menang di 5 buah negeri. Beliau mendapat sokongan yang padu daripada masyarakat Cina. Beliau mendapat sokongan yang luar biasa daripada masyarakat India dan juga suku kaum yang lain. Jadi ini faktor dan watak yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam konteks dunia pula, agama Kristian pun percaya dan yakin dengan beliau. Penganut agama Yahudi pun sama. Yang beragama Islam pun sama. Melantik beliau menjadi pelbagai pengurusi dan penasihat dalam mana-mana badan ekonomi Islam dan sebagainya. Jadi keyakinan dunia itu tidak kiralah daripada parti mana, kaum mana, agama mana, mereka ada keyakinan kepada Anwar. Sebab itu pada saya, walaupun kita kata Anwar ini adalah harapan baru rakyat Malaysia, tapi pada saya Anwar ini adalah harapan baru dunia. Yang ini sebenarnya penting untuk kita faham. So saya yakin bahawa Malaysia cukup bertuah kerana punya seorang tokoh dan watak seperti itu. Okey, terima kasih.